mendapat sokongan yang kuat daripada mereka. Quite tight, and he doesn't like other athletes. Dulu kita guna stamina, ya, mesti stamina. I think that is a bit upset. Dia memang seorang berdisiplin. Muhammad Jironi Ridwan merupakan antara nama yang pernah menghiasi arena sukan olahraga negara suatu ketika dahulu. Dilahirkan pada 2 September 1986, Jironi Ridwan merupakan atlet olahraga dalam acara balapan lari jarak sederhana 800 meter dan 1500 meter negara. Kejohanan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM Langkawi merupakan pertandingan pertama yang telah disertai oleh Jironi dalam peringkat kebangsaan. Dalam kejohanan tersebut, beliau telah mendapat tempat kelima bagi acara lari jarak sederhana 1500 meter. Pencapaian terbesar yang pernah dilakar oleh anak Sarawak ini adalah memenangi pingat emas acara 800 meter dan 1500 meter dalam kejohanan Sukan SEA ke-27 yang berlangsung di Myanmar pada tahun 2013. Selepas menunjukkan prestasi yang semakin memberangsangkan, Jironi telah dipilih untuk mewakili negara ke kejohanan Arafura Games yang berlangsung di Darwin, Australia pada tahun 2005. Kejohanan tersebut merupakan penampilan pertamanya dalam pentas antarabangsa sepanjang karier beliau bergelar atlet sukan olahraga ini. Walaupun mewakili negara buat kali pertama di peringkat antarabangsa, namun Jironi Ridwan berjaya menghadiahkan pingat emas pertamanya bagi negara dalam acara balapan lari jarak jauh 3000 meter triple chase dengan catatan masa 9 minit 27 saat. Beliau juga berjaya merangkul pingat perak dalam acara lari jarak jauh 5000 meter dengan mencatat masa selama 15 minit 32 saat. Kejayaan beliau dalam kejohanan tersebut telah membuka ruang kepadanya untuk terus bersinar di dalam arena sukan olahraga bagi acara balapan lari jarak sederhana bagi 800 meter dan 1500 meter. Sukan SEA yang ke-24 yang berlangsung di Korat, Utara Thailand pada 2007 merupakan penglibatan pertamanya dalam tamasya sukan 2 tahunan itu. Dalam kejohanan tersebut, beliau tidak memenangi sebarang pingat. Walaupun tidak memenangi sebarang pingat dalam penglibatan pertamanya dalam Sukan SEA, namun Jironi Ridwan tetap diberikan kepercayaan oleh barisan jurulatih untuk mewakili negara dalam 3 lagi edisi Sukan SEA yang berlangsung pada tahun 2009, 2011 dan 2013. Beliau berjaya mendapat pingat perak dalam acara lari jarak sederhana 800 meter dan 1500 meter dalam edisi Sukan SEA 2009 di Vientiane, Laos. Jironi Ridwan telah mempamerkan kebangkitannya semula dalam acara balapan lari jarak sederhana ini apabila berjaya memenangi 2 pingat emas bagi acara 800 meter dan 1500 meter dalam kejohanan Sukan SEA edisi ke-27 yang berlangsung di Naypyidaw, Myanmar pada tahun 2013. Selepas berjaya memenangi 2 pingat emas dalam acara lari jarak sederhana 800 meter dan 1500 meter pada tamasya sukan terbesar Asia Tenggara tersebut, Jironi Ridwan telah mengambil keputusan untuk bersara daripada arena sukan negara pada usia 27 tahun kerana ingin memberikan tumpuan penuh terhadap kariernya sebagai seorang guru. Kini, beliau telah bertugas sebagai seorang guru bagi mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan SMJK Chung Hua, Miri. Menceritakan kembali pembabitan awalnya dalam acara balapan ini. Menurut Jironi, beliau mula melibatkan diri dalam sukan jarak jauh dan sederhana selepas menyertai satu pencarian bakat yang dianjurkan di sekolahnya. Walaupun pada awalnya beliau diletakkan dalam sukan pecut, namun prestasinya yang agak hambar dalam acara tersebut menyebabkan jurulatihnya memberikan cadangan kepada beliau untuk cuba melibatkan diri dalam acara lari jarak sederhana. Saya Muhammad Jironi Ridwan, bekas atlet kebangsaan tahun 2013 dalam acara olahraga iaitu jarak jauh dan jarak sederhana dan spesifik event di dalam acara 800 meter dan 1500 meter. Dan saya dilahirkan di Miri, di mana di tempat saya membesar dan telah bekerja sebagai seorang guru dan juga jurulatih separuh masa di bawah program pembangunan sukan Sarawak Sport Development SSC. So pada mulanya saya melibatkan diri di dalam olahraga ini melalui penglibatan iaitu melalui pencarian bakat di sekolah.
kalau tak silap sukan mini pada ketika itu, iaitu di sekolah menengah. Bakat saya mula di Chongqing iaitu di sukan rumah. Di situlah saya bermula dan minat saya untuk di dalam acara olahraga ini mula berkembang. Saya terus melibatkan kejohanan daripada peringkat sekolah ke peringkat bahagian dan ke peringkat kebangsaan. Saya tak pernah melibatkan diri di dalam apa-apa acara sukan lain dan hanya satu sukan iaitu olahraga lah. So pertandingan pertama yang saya terlibat adalah di peringkat MSSM, iaitu ketika usia saya 14 tahun. Itu kejohanan MSSM Langkawi pada waktu itu, di mana saya mengambil acara 1,500 meter dan telah mendapat tempat kelima. Bagai menelan mestika embun, itulah peribahasa yang sesuai untuk menggambarkan bekas mahasiswa di Universiti Putra Malaysia UPM ini apabila menerima nasihat dan cadangan yang telah diberikan oleh jurulatihnya dengan baik tanpa merungut. Siapa sangka cadangan yang diberikan oleh jurulatihnya telah menjadi titik tolak dalam karier Jironi Ridwan sebagai atlet apabila mula mempamerkan prestasi yang cemerlang di dalam acara lari jarak jauh dan sederhana sehingga beliau telah terpilih dalam beberapa kejohanan sukan peringkat kebangsaan sehingga antarabangsa. So selepas daripada pelibatan kejohanan MSSM tersebut, saya mula berlatih dan mula memperbaiki diri saya dari segi latihan, dan alhamdulillah saya telah terlibat di dalam kejohanan peringkat antarabangsa yang pertama tahun 2005, iaitu kejohanan Arafura Game di Darwin, Australia. So di situ saya telah mendapat tempat kedua di dalam acara 1,500 meter dan 3,500 meter. Pencapaian tertinggi di dalam semenjak saya terlibat di dalam kejohanan di dalam sukan olahraga ini adalah pencapaian di Sukan SEA tahun 2013. Menurut Jironi Ridwan, kejayaannya merangkul 2 pingat emas dalam tamasya sukan tersebut merupakan pencapaian tertinggi yang pernah dilakar olehnya sepanjang bergelar sebagai atlet olahraga. Sepanjang bergelar sebagai atlet kebangsaan, Jironi Ridwan berkata, beliau tidak pernah berhadapan dengan sebarang kekangan dari segi ekonomi kerana telah mendapat bantuan daripada pihak sekolah serta Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Terdapat banyak kelebihan yang saya perolehi, terutamanya dari segi bantuan kewangan, terutamanya di peringkat sekolah telah diberi keistimewaan seperti pengecualian yuran sekolah, dan begitu juga apabila saya telah terlibat ke peringkat kebangsaan. So dari segi kekangan kewangan tersebut bukanlah satu faktor halangan untuk saya terus berjaya di dalam sukan olahraga ini. Dari segi kelebihannya dapat dilihat terutamanya dari segi beasiswa sukan di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi KPT yang ditaja untuk melanjutkan pelajaran terutamanya di peringkat U. So begitu juga dengan rasanya mengenai dengan elawan latihan. Penerimaan keluarga ketika saya menceburi di dalam sukan olahraga ini mendapat sokongan yang kuat daripada mereka. Terutamanya daripada arwah ayah saya, dan beliaulah yang banyak memberi support dan motivasi. Saya dilahirkan di dalam golongan keluarga yang sederhana. Maksudnya untuk mencapai segala-galanya memerlukan atas hasil usaha diri saya sendirilah. So dengan penglibatan saya dengan sukan inilah yang banyak membantu kehidupan saya dan keluarga saya, terutamanya dari segi pencapaian yang telah saya hasilkan, dan dengan sukanlah saya dapat menonjolkan kemampuan ataupun penampilan diri yang lebih ke tahap yang lebih tinggi. Memori terindah sudah tentunya penampilan terakhir saya di Sukan SEA tahun 2013 di Myanmar, di mana saya telah membantu pasukan kebangsaan untuk menyumbang 2 pingat emas di dalam acara 1,500 meter dan 800 meter. Sebelum kejohanan tersebut, saya telah berhasrat untuk bersara daripada bidang olahraga, dan pada penampilan terakhir tersebut saya telah membuktikan kepada
diri saya sendiri yang saya mampu lakukan dan menyumbangkan sesuatu kepada negara pada Sukan SEA tahun 2013 tersebut. Jironi Ridwan berhadapan dengan pengalaman buruk dalam kariernya apabila pingat gangsa yang telah dimenanginya dalam Tamasya Sukan SEA edisi ke-26 di Indonesia pada tahun 2011 telah ditarik balik ekoran dakwaan yang mengatakan bahawa beliau telah menolak pelari lain. Sebaliknya, ia bukanlah penamat bagi karier Jironi Ridwan dalam pentas sukan antarabangsa apabila bangkit semula dengan tekad dan semangat untuk kembali mencipta nama dalam sukan kegemarannya. Beliau telah mengalami kecederaan buku lali semasa melakukan latihan dan perkara tersebut serba sedikit telah merencatkan persiapan beliau dalam menghadapi beberapa kejohanan yang bakal disertai. So itu adalah satu momen yang mungkin meresahkan kepada para atlet yang lain kerana apabila kecederaan berlaku kepada atlet tersebut sudah tentu mengganggu proses latihan dan sudah tentunya mengganggu dari segi persiapan mental dan fizikal, terutamanya untuk menghadapi kejohanan yang terbesar. Yang paling rapat bagi saya adalah jurulatih Terapadi ketika saya terlibat di dalam program kebangsaan itu pada tahun 2005 hingga 2007. Coach Terapadi yang banyak rapat dan memberi kata-kata nasihat dan membimbing saya untuk menjadi seorang atlet yang lebih berjaya daripada biasa kepada luar biasa lah bagi saya. So dari segi apa yang istimewa jurulatih Terapadi ini adalah dari segi pendekatan latihan beliau yang banyak memberi kesan kepada prestasi di dalam latihan saya sepanjang penglibatan di dalam sukan olahraga ini. Jurulatih Terapadi dan Endiran merupakan antara dua watak penting sepanjang perjalanan karier Jironi Ridwan dalam acara sukan lari jarak sederhana dan lari jarak jauh ini. He's a very self-disciplined athlete, very committed and very hardworking. Jurulatih Terapadi disifatkan sebagai seorang yang banyak memberikan nasihat dan bimbingan kepada beliau sepanjang sesi latihan. Coach Indran mempunyai personality yang agak tegas, okay? Tapi dalam ketegasan beliau banyak memberi latihan yang amat berkesan. Okay, walaupun penerimaan daripada latihan tersebut agak sukar pada mulanya, tapi dengan adaptasi latihan daripada program yang beliau berikan, so lama kelamaan perkara itu menjadi serasi. He is very committed, either in studies or in the training. He knows what to do, and I think he's a hardworking guy, right? Because when we compare with other athletes, the way he warm up and does his whatever training, his workouts, and he finish the workout, the time he spent is usually more than normal other athletes. Penglibatan di dalam bidang sukan bukanlah sesuatu perkara yang mudah kerana kita memerlukan komitmen yang sepenuhnya. Okay, untuk mencapai kejayaan tersebut, kita perlu sacrifice di dalam kita punya kehidupan. Beliau perlu bijak dalam membahagikan masa antara latihan dan kuliah bagi mengelakkan sebarang pertindihan di dalam jadualnya. Seperti atlet-atlet lain, Jironi juga mempunyai cara tersendiri untuk meluangkan masa bersendirian. Di dalam latihan itu, kadang-kadang penerimaan stres latihan yang terlampau tinggi sangat. So, masa untuk bersendirian ataupun untuk me time itu saya menonton movie, berjalan-jalan ataupun melakukan hobi yang selain daripada sukan olahraga seperti berenang. Okay, sejak penglibatan saya di dalam sukan olahraga ini, terutamanya di dalam acara jarak jauh, so masa latihan di peringkat sekolah menengah dulu saya banyak menghabiskan latihan saya berpusat di Miri ni. So di sinilah saya banyak menghabiskan masa saya pada waktu petang apabila telah tamat sesi persekolahan. Selepas ditawarkan ke program kebangsaan, Jironi Ridwan telah melakukan sesi latihan berpusat di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil selama 7 tahun sebelum bersara pada tahun 2013. He is a very quiet type, and he doesn't
like other athletes go here, go there, or for him, training and studies. That was his focus. And I've never heard of him having any misunderstanding with any other athlete or teachers or coaches. So he is a very disciplined person. His only thing is training, studies. That's all. Jironi Ridwan juga cukup terkenal dalam kalangan jurulatih sebagai seorang yang tidak pernah mengenal erti penat dan sentiasa berusaha tanpa henti untuk mencapai impian yang diimpikan. Sebelum saya membuat keputusan untuk bersara pada tahun 2013, iaitu penampilan SEA Games terakhir saya, pada waktu tersebut saya bergelar sebagai guru dan pada masa yang sama bergelar sebagai atlet bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Saya perlu membagikan masa dengan lebih teratur, iaitu sebagai seorang atlet dan sebagai seorang guru. Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail Johor merupakan penempatan pertama beliau selepas bergelar sebagai seorang guru dan jurulatih pada tahun 2012. Ketika terpilih untuk mewakili negara ke Sukan SEA pada tahun 2013, beliau menghadapi cabaran apabila perlu membahagikan masa sebagai seorang pendidik dan juga atlet. Menurut Josephine Kang, Jironi disifatkan sebagai seorang yang tidak mudah mengalah dan sentiasa mempamerkan semangat juang yang tinggi terhadap sukan yang diceburinya. Dia memang seorang atlet yang kita panggil berdisiplin, berdikari, berhemah tinggi dan sanggup berusaha dan tidak mengaku kalah. Semangat kesukanan sangat tinggi. He requested to come to Bukit Jalil, stay in Bukit Jalil and train at least for 1 solid month with us in Bukit Jalil. So he came, he trained very hard. That 1 month he completed and he went to Myanmar. But this time he was really matured. He was a teacher. He focused on his training and his attitude. And he achieved the 2 gold medals, the 800 and 1005 in the same SEA Games. That I consider is a very great achievement. Melalui penglibatan saya di dalam bidang sukan ini lebih daripada 10 tahun, di mana penglibatan pertama saya di dalam national team tahun 2007, di mana saya mula diserap sehinggalah tahun 2013. Limitasi ataupun pencapaian yang tertinggi yang saya peroleh ketika Sukan SEA 2013 tu bagi saya belumlah sesuatu yang mencukupi, tetapi memandangkan faktor usia dan faktor dari segi kerjaya, so memerlukan lebih fokus kepada kerjaya pada masa hadapan. Menurut Andy Ran, persaraan Jironi Ridwan dari pentas sukan olahraga ini dianggap sebagai suatu kehilangan buat arena sukan olahraga negara. Personally, I would think he retired early lah. I think that little bit upset. I was sad lah. Actually, he could have gone more, but I think he wanted to retire after he had to go through different coaches to get there. You see, maybe shorten his time. He would have stayed in one coach, and he can go further, different level, maybe higher level, maybe Asian Games. We don't know. His attitude to everything in life is, I would say, great. In the sense, he wants to achieve something, he goes all out to achieve it. And since he's a very disciplined athlete, he did not only achieve much in his sports career, but I think even in his academic career, he did very well. And now you know he's a teacher, qualified graduate teacher. Dia memang berjaya dalam olahraga yang khasnya dia punya acara 800 tahun 1005 meters atas usaha rajin dan gigih dan bersemangat dalam latihan, serius dalam latihan
So memanglah ini kejayaannya. Whatever workout we give him, he will do it without any hesitation or any complaint. He will listen. Whatever advice, whatever tips we give him, he will listen. And he only sometimes might ask us why we are doing this training, why we have to do this training. And when we explain to him, he accepts it because he is also a physical education graduate who knows about sports science and the training methods and all. So it was easy to handle him. Selepas saya menamatkan pengajian pada tahun 2011, lebih kepada untuk program pembangunan sukan di sekolah sukan dan tumpuan sukan latihan yang diberikan, penglibatan saya di dalam CJ spesifik di dalam World Athletic iaitu tahap 2. So itu adalah pencapaian CJ saya, CJ pengkhususan di dalam sukan olahraga yang tertinggi setakat ini yang saya ada. Dan selepas lebih kurang selama 10 tahun saya berada di Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail, iaitu sebagai jurulatih separuh masa, iaitu bertanggungjawab untuk membangun bakat-bakat muda, terutamanya dalam acara jarak jauh dan jarak sederhana yang ada di negeri Bumi Kenyalang ini. Pencapaian tertinggi yang atlet pernah saya bimbing di bawah latihan saya di kejohanan Sukma Perlis tahun 2014, iaitu Faradila Rasni di dalam acara 800 meter, di mana telah menyumbang pingat emas di dalam kejohanan Sukma tersebut dalam acara 800 meter. Faradila Rasni adalah atlet pertama yang pernah saya lahirkan dan pernah menyumbang sesuatu kepada negeri Sarawak. Walaupun telah bersara dari sukan olahraga, namun Jironi tetap menabur bakti dalam sukan olahraga apabila menjadi seorang jurulatih separuh masa di bawah Sarawak Sport Corporation SSC. Cuma pendekatan latihan pada masa kini lebih pendekatan kepada aplikasi dengan sport sains dan kejurulatihan melalui pakar kejurulatihan yang ada di dalam bidang sukan yang ada. Latihan pada zaman dahulu juga disifatkan sangat mencabar dengan fasiliti yang terhad dan sains sukan juga tidak diaplikasikan di dalam latihan berbanding pada masa kini. Dulu kita guna stamina, ya, mesti stamina. Now it is very modern with all the modern technique. Ya, jadi high tech, and then your jurulatih ya dapat teknik yang lebih baru. Kemudian di samping itu mereka juga menekan bahawa tentang pemakanan and we call it nutrition, food and nutrition. So to make them to have a good training proper and to give them a good better high performance. Majlis Sukan Negeri Sarawak telah banyak memainkan peranan penting dalam meningkatkan mutu sukan olahraga di negeri ini melalui penganjuran beberapa kejohanan untuk menjungkil bakat muda anak Sarawak untuk terlibat secara aktif dalam sukan olahraga ini. Nasihat dan harapan saya kepada generasi muda ini supaya tidak mudah putus asa apabila menghadapi kegagalan di dalam kehidupan. So yang penting, mereka perlu letak satu komitmen yang lebih tinggi dengan apa yang mereka ingin capaikan. So, yang paling penting adalah dari segi motivasi, disiplin dan juga konsisten di dalam latihan supaya prestasi diri dapat diperbaiki dari semasa ke semasa dan tidak mudah putus asa. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Itulah peribahasa yang sesuai untuk menggambarkan usaha gigih yang dilakukan oleh Muhammad Jironi Ridwan sepanjang bergelar sebagai atlet lari jarak sederhana negara sehingga berjaya mencipta namanya sebagai antara atlet legenda negeri Sarawak.